apa yang saya nak bincangkan sekarang ni mengenai mabuk daun. Okey, apa yang dikatakan mabuk daun itu adalah terma-terma uh, yang kita biasa dengar waktu orang tu kita cakap, lepas tu cakap oh ni buah ni apa tu pokok ni dia tak boleh keluar buah lah. Kenapa pokok ni tak boleh keluar buah? Sebab daun banyak, pucuk saja keluar tapi daun tak, bunga dan tak berbuah. So ataupun bunga keluar tapi dia gugur. Macam yang makcik saya ada buat juga dulu. Dia bunga ada tapi gugur, durian. Termasuk dengan jambu. Tapi apabila saya bagi tahu, okey, dia berlaku perubahan mabuk daun ni kerana apabila kita beri baja amonium atau nitrit yang mana menggalakkan pembentukan daun dan pucuk. Jadi bila ada pembentukan daun dan pucuk ni, okey, dia akan menggalakkan pembentukan hormon auksin. Okey, menggalakkan pembentukan hormon auksin. Jadi bila hormon auksin ni terbentuk, dia akan inhibitkan hormon cytokinin. Auksin naik, cytokinin turun. Jadi auksin ni apa? Auksin ni adalah hormon yang menggalakkan pembentukan daun. Dan manakala cytokinin adalah pembentukan akar. Jadi bila benda ni jadi tinggi, dan akan dropkan pada cytokinin. So dia akan menyebabkan akar tu tak berfungsi dengan baik, meresap potasium untuk pembentukan pembentukan bunga dan buah. So jadi terma-terma mabuk daun ni sebenarnya betul. Tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah dikenali sebagai vegetatif. Okey, vegetatif ni bermaksud pokok tu terima nutrien yang banyak dan air yang banyak, namun dia akan menyebabkan pokok tu malas. Dia tak rasa dia stres. Jadi bila dia rasa dalam keadaan selesa, dia malas dan hanya membentukkan daun saja. Okey, seperti kita lah, contohlah analogi lah. Bila kita asyik diberi makan dan minum, kita akan jadi malas, betul tak? Jadi bila kita jadi malas tu, itu je punca dia sebenarnya. Bila kita jadi malas, kita tak produktif, betul tak? Seperti itulah yang dikenali sebagai mabuk daun. Dia dapat baja, dia dapat air, tapi dia hanya produce daun saja. Kenapa dia tak keluarkan bunga? Kenapa dia tak keluarkan buah? So dia rasa dalam keadaan dia masih dia tak perlu lagi untuk melangsungkan generasi akan datang, yang mana selalunya tujuan pembentukan buah ni adalah untuk menghasilkan benih, yang mana berlakunya untuk keseimbangan generasi-generasi pokok tersebut, spesies-spesies tersebut. Jadi pembentukan buah akan mengeluarkan benih akan melangsungkan spesies tersebut. Jadi bila dia tak rasa dia dalam keadaan terancam, dia akan berasa selesa, jadi dia tak akan keluarkan buah. Jadi apa yang selalu orang buat pada mabuk daun ni? Ada yang kata takik dahan, betul. Buang daun, betul. Ada yang buang dahan yang besar. So lepas tu, ataupun ada yang zaman dulu yang kata ketuk ataupun bagi warning dekat pokok tu. Bagi warning, aku akan buang, aku bakar pokok kau, atau aku akan tebang badan kau kalau kau tak mau keluar buah. So pokok akan rasa stres. Itu tak tahulah fenomena macam mana boleh terjadi. Adakah pokok tu mengalami emosi apa, kita tak tahu. Tapi dari segi tindakan untuk menstreskan pokok, itu akan menyebabkan berlaku pembungaan dan pembuahan, kemudian akan menjadi pembenihan. So mabuk daun ni sangat tak digalakkan kerana dia tak mengeluarkan hasil. Jadi bagi anda untuk mengetahui sebenarnya mabuk daun ni, kita boleh tengok selalunya berlakunya daun yang banyak, daun yang lebar, jarak ruas yang panjang, jarak yang luasnya, kemudian dia tak mengeluarkan bunga dan buah. So itu adalah indikator yang mana pokok tu dalam keadaan mabuk daun. Manakala mabuk buah pula adalah dalam keadaan pokok tu asyik nak keluarkan buah, bunga dan banyak, kemudian pucuk dia tak keluar, atau pucuk keluar tapi dalam keadaan pucuk yang lemah. Jadi bila lemah ni, pokok pun akan cepat stres dan mungkin takkan hidup dengan lama lah. Pucuk yang lemah menyebabkan pokok yang lemah juga untuk akan datang. Okey, moga anda faham apa yang saya sampaikan. Kalau tak faham boleh komen. Kalau rasa berminat dengan apa yang saya ceritakan
tentang mabuk daun dan berminat untuk mengetahui tentang mabuk buah pula. Okey, mabuk buah ni saya wujudkanlah nama terma mabuk buah ni. Tapi sebenarnya nama kalau dalam bahasa Inggeris adalah generatif. Dan pokok yang dalam keadaan seimbang adalah dipanggil pokok imbalance. Yang mana generatif dan vegetatifnya adalah seimbang. So pokok tu akan jadi balance. Okey, itu saja. Assalamualaikum.